Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua orang. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai kepada hari yang kedua. Masya Allah, begitu pantas masa berlalu. Bagaimana setakat ni Ramadan semua orang? Dah gear up belum? Dah start rasa kehangatan Ramadan kali ni ke belum kan? Jadi Masya Allah, Alhamdulillah kita masih lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak, iaitu masih memberikan kita nyawa dan juga nikmat yang sangat banyak di pagi hari ini kan. So harap-harapnya semua orang dah bersahur dan dah menunaikan solat subuh dan dah menunaikan ibadah-ibadah seperti tilawatul Quran, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, banyak dan terlalu banyak nikmat yang kita perlu syukuri pada hari ini. So again hari ini kembali bersama saya dalam Ramadan Dates kan. Kalau bulan Ramadan ni ada satu buah yang sangat-sangat familiar kepada kita, iaitu buah kurma, dan kita selalu ambil buah kurma ni untuk memberikan nutrisi ataupun nourish kita punya jasad secara holistiknya kan mengikut sunnah. Jadi nak mengambil kesempatan ni di samping Ramadan date as in berdating bersama kita, kita juga nak mengajak semua orang untuk mengisi jiwa kita dalam sehari-hari kita yang terlalu busy ni, mengambil masa sedikit untuk nourishkan juga jiwa kita kan, to nourish our soul. So insya-Allah semalam kita telah bercakap tentang mind setting yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita tentang Ramadan itu sendiri. So sebagai orang yang bijak, sepatutnya kita mengambil mind setting Ramadan ni bukan daripada manusia-manusia lain, tetapi tidaklah lain melainkan daripada Allah SWT melalui Al-Quranul Karim. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung. Kalau masih ingat ayat semalam, okay, saya telah kongsikan ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau sesiapa yang belum sempat tengok sesi semalam, bolehlah tune in ke Iman Moment dan anda boleh catch up sesi The Mind Setting yang telah disiarkan semalam lah. So hari ini kita akan kembali kepada ayat ni, di mana kita akan melihat, semalam saya telah nyatakan, yang pertama sekali Allah bagi mind setting kepada kita, apakah sebenarnya erti Ramadan dan apa sepatutnya persepsi kita terhadap Ramadan itu sendiri. Dan Ramadan itu sendiri tidaklah lain dan tidaklah bukan melainkan untuk syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran kan. So Allah telah memberikan satu mind setting yang besar, iaitu bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita menikmati wahyu Allah, to quench our soul, the thirst of our soul with wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan kepada kita tentang tiga reason ataupun tiga purpose of Quran, iaitu hudal linnas yang pertama sekali, kemudian yang kedua adalah wabayyinatin minal huda, dan yang ketiga adalah wafurqan. Jadi yang pertama hari ni kita nak go through yang pertama sekali untuk hari ini, iaitu hudal linnas. Jadi bila kita cakap tentang hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, macam mana yang kita katakan petunjuk kepada manusia? Jadi saya nak mulakan poin hari ini dengan satu kisah daripada sebuah hadis. Ketika minta maaf nak cerita sebuah kisah, bukan hadis, sebuah kisah ketika di zaman sahabat, ketika Rasulullah SAW baru saja wafat. Abu Bakar dan Umar ni sangat mencintai Rasulullah SAW, dan mereka berdua ni meneruskan regular rutin Rasulullah SAW. Dan salah satu rutin yang Rasulullah SAW selalu lakukan adalah menziarahi Ummu Aiman. Jadi pada setelah Rasul wafat tu, Umar dan Abu Bakar ni pergilah menziarahi Ummu Aiman sebagaimana selalunya Rasulullah SAW menziarahi Ummu Aiman. Dan ketika mereka menziarahi Ummu Aiman, didapati Ummu Aiman ni menangis tak esak-esak kan. Lalu Abu Bakar pun bertanya Ummu Aiman, kenapa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah Rasulullah itu ketika ini telah berada di tempat yang lebih baik kan? Sebab ingat Ummu Aiman ni bersedih kerana
kerana wafatnya Rasulullah SAW. Tapi alangkah terkejutnya kedua-dua mereka bila Ummu Aiman katakan apa? Wahai Umar dan Abu Bakar, sesungguhnya bukanlah aku ni menangis kerana Rasulullah telah wafat kan. Sebab apa? Sebab Ummu Aiman tahu Rasulullah telah berada di tempat yang lebih baik. Tetapi sesungguhnya aku ini menangis kerana tidak ada lagi wahyu yang akan turun kepada kita, dan aku sesungguhnya sangat merindui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi kita lihat kan kat sini betapa Ummu Aiman ni adalah satu simbol simbol yang real kan terhadap kecintaan kepada wahyu. Jadi kita tengok bagaimana kita dan Al-Quran pada hari ini kan. Kita ni nampak Al-Quran sebagai apa? Kan? Mungkin kita nampak Al-Quran ni sebagai ayat-ayat yang mulia. Quran ni kena letak dekat tempat yang mulia seperti di atas meja ataupun di dalam almari yang berkaca kan. Ataupun kita lihat ayat Quran ni sebagai ayat-ayat yang menyebabkan kedai lebih laku kan? Ataupun ayat Quran sebagai ayat-ayat penghalau hantu kan. Tetapi apa yang Allah nak bagi kat sini sekali lagi, mind setting daripada Allah SWT terhadap the purpose of Quran dalam hidup kita, iaitu sebagai hudan linnas. Hudan linnas ni maksudnya apa? Petunjuk kan. Petunjuk. Okey, contoh kan, katalah kita ni tak tahu nak pergi ke sebuah restoran lah katanya. Puasa-puasa pergi restoran pula kan. Okey, katalah kita nak pergi masjid kan. Masjid Saidina Umar Al-Khattab kan, yang berada di Damansara. So bila kita nak pergi situ, kita tak tahu jalan. So kita akan buka apa? Ada satu apps kat dalam dalam handphone kita yang famousnya ialah Waze kan. So kita akan buka Waze kan. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. So bila kita buka Waze, kita akan check. Apa dalam Waze ni akan terangkan ETA berapa minit. Kemudian ada polis tak ada polis kan. Ada speed camera tak ada speed camera. Dan dalam Waze ni sangat detail kan. Even kadang-kadang kereta berhenti kat tepi jalan pun dia akan bagi tahu, there is a car stopping kan at the roadside kan. Lepas tu siap dia tanya, still there? Dekat kita kan. So nak katanya itulah yang dikatakan sebagai petunjuk, dan kita akan ikut, betul tak? Kita akan ikut setiap arahan dia. Melainkan kita tersilap lah, kadang-kadang kita ni ialah dugaan kan, kadang-kadang kereta banyak ke, ternampak kucing melintas ke, jadi kita terlepas simpang kan. Dan begitu juga hidup kita. Tapi itu kalau kita memahami, sebab apa, kenapa kita boleh ikut Waze? Sebab kita faham kan. Kalau orang yang tak reti guna Waze ni duk kata in 200 meters turn left kan. Kita tak faham apa benda dia cakap Jadi kita menonong je jalan tu. Sebab apa? Sebab kita tak faham. So begitu juga dalam kehidupan kita seharian kita. Bila kita tidak faham Quran, apa yang berlaku adalah Quran tu keep on memberi direction, keep on memberi instruction untuk kita ni sampai ke destinasi sepatutnya. Kan, keep on memberitahu kita warning dalam hidup kita. Ada speed camera, ada polis kan. Kalau kita Waze bagi tahu ada speed camera, terus slow down sampai 80-70 km per hour je kan. Tapi kita ni dalam hidup kita, Quran dah banyak kali bagi ni. Kat depan tu baik-baik kan. Kat depan tu ada syaitan kan. Tapi kita sebab kita tak faham kan. Kita tak baca, kita tak mendalami arahan-arahan dan petunjuk daripada Quran. So macam mana? Macam mana tu? Sebab itulah dalam bulan Ramadan ni, it is the best month untuk kita practice bagaimana mengambil Quran sebagai huda kepada kita. So kita simpulkan dia dalam 3T. So apakah 3T ni? Okay. So 3T. Yang pertama adalah tilawah. So saya pasti semua orang dekat rumah sana tu, tilawah ni bukan isu lah. Terutama di bulan Ramadan. Semua orang nak bertanding kan. One day one juzuk, dodge. One day two juzuk kan. Macam-macam kan. So ini memang saya dapati ketika di dalam bulan Ramadan, ia adalah the best month. Semua orang akan berlumba-lumba nak tilawah dengan banyaknya. Tapi yang kedua ni lebih tricky kan, iaitu T kedua, iaitu terjemah. Bukan kita menterjemah, tetapi kita membaca terjemahan di dalam Quran kan. So ini tricky sikit sebab semua orang dah sibuk berlumba nak baca siapa lebih cepat. Pada akhirnya kita meninggalkan membaca part terjemahan. So it is as if macam saya cakap tadi, bila kita tak faham Waze ni, contoh Waze ni cakap bahasa Jepun kan, dia suruh kat depan sana belok ke kiri kan, tapi dia cakap bahasa Jepun kan, Mihiko desu kan. So kita macam apa benda,
kan, apa benda ni, Kiko kan, Mihiko desu, apa, Genki desu ka kan. Jadi bila kita tak faham, kita takkan boleh follow instruction tu. So macam mana kita expect Quran menjadi huda kepada kita bila kita tidak pernah bother untuk membaca maknanya. So itu adalah T kedua. So T yang ketiga, this is the most important part. And kalau T kedua tadi kurang orang buat, T ketiga lagi kurang orang buat. So kita kena pastikan bulan ni this is our target, iaitu kita nak buat T ketiga iaitu tadabbur. So tadabbur ni dabara. Dia punya root word tu maksud belakang. Apa maksud belakang kan? Kalau kita panggil, selalu kita kenal dubur. Dubur tu kan maksudnya apa ni, tempat kita buang air besar kan, iaitu di jalan belakang. Tetapi maksud kita ni apa? Dabara ni. Maksudnya kita kena balik-balik ke belakang, tengok kembali. Itulah tadabbur kan. Maksudnya bila kita baca satu ayat tu kan, kita akan ulang ayat tersebut. Ulang dan kita reflect. Bagaimana sebenarnya ayat ni applicable kepada kita. Bagaimana sepatutnya ayat ni memberi kesan kepada hidup kita. Bagaimana sepatutnya ayat ini menyebabkan kita boleh membuat keputusan dalam hidup kita. And that is tadabbur. So ini adalah benda yang paling jarang orang buat kan. Dan lebih bagus bila kita tadabbur dalam keadaan kita membaca tafsir-tafsir yang ada. So ada banyaklah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Jalalain, banyak sangat tafsir yang available pada kita untuk kita menambah kefahaman kita, untuk membantu kita tadabbur dalam keadaan yang lebih berkesan kan. So insya-Allah macam saya kata tadi, kalau kita tak faham bahasa yang dikatakan oleh petunjuk jalan kita, bagaimana pula kita nak mengikutinya kan. Dan bagaimana Quran ni nak menjadi huda kepada kita, petunjuk kepada kita, bila kita tak pernah bother, bila kita tak pernah kisah untuk memahaminya dan untuk mendengar arahan daripadanya. So jangan pelik kalau tak sampai ke destinasi yang kita nak, which is syurga Allah SWT. So insya-Allah selamat bertilawah, selamat membaca terjemahan, dan paling penting selamat bertadabbur, dan moga huda itu sampai kepada hati kita, terutamanya dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Okey, semua orang selamat berpuasa, tingkatkan amal, tingkatkan prestasi, dan jangan lupa stay tune dalam Ramadan Dates kita esok. InsyaAllah. Assalamualaikum.